الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Muqaddimah surah An-Nazi'at. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 46 ayat. Dinamakan surah An-Nazi'at. Makhluk-makhluk yang mencabut apa yang ditugaskan mencabutnya. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang tersebut. Dan juga dengan makhluk-makhluk yang lain yang disebutkan pada ayat-ayat yang berikutnya.
Manusia akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat untuk menerima balasan. Intisari kandungannya menegaskan tentang kebenaran hari kiamat yang tidak sepatutnya diragukan oleh sesiapa pun. Kemudian ditegaskan bahawa kedatangan hari itu ialah pada ketika berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, yang menggoncangkan alam sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk selain yang dikecualikan. Kemudian diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua, yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula, keluar dari kubur masing-masing. Semuanya itu adalah benar dan tidak syak lagi. Lalu diberi amaran bahawa sesiapa yang mengingkarinya dan berdegil dalam kekufurannya, maka mereka akan menerima akibat yang seburuk-buruknya sebagaimana yang telah menimpa Fir'aun dan kaumnya yang kufur ingkar. Setelah itu diterangkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat dan balasan yang didapati oleh orang-orang yang taat dan orang-orang yang derhaka. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai golongan kafir yang selalu bertanya secara mengejek-ngejek tentang bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu. Kepada mereka ditegaskan bahawa hal itu tidaklah termasuk dalam tugas baginda. Sebaliknya kepada Allah jualah terserah kesudahan ilmu mengenainya. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi makhluk-makhluk yang mencabut apa yang ditugaskan mencabutnya dengan cara yang sekasar-kasarnya, yang mengumpulkan harta. Kita silap terjemahan. Dan demi makhluk yang cergas bergerak menerima perintah dengan gerak secergas-cergasnya. Lalu masing-masing berlomba-lomba dahulu mendahului menjalankan tugasnya dengan cara yang sesungguh-sungguhnya. Serta menyempurnakan takbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya. Sumpah demi sumpah sesungguhnya, kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Pada masa berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, yang menggoncangkan alam, sehingga mati segala yang bernyawa, dan punah ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan. Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua, yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing. Hati manusia pada hari itu berdebar-debar takut. Pemandangannya tunduk gerun. Mereka yang ingkar berkata, sesungguhnya kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu. Bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? Mereka berkata lagi secara mengejek, kalaulah berlaku yang demikian, sudah tentu kembalinya kita hidup semula itu satu perkara yang merugikan. Menghidupkan semula tidaklah sukar. Kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua, yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata. Kita berada dalam penafsiran surah An-Nazi'at. Itu surah yang ke-79 daripada susunan ayat-ayat
atau surah-surah dalam Al-Quran pada juzuk yang ke-30. Surah An-Nazi'at merupakan surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Mengandungi 42 ayat. Dinamakan dengan An-Nazi'at kerana dimulakan dengan perkataan Wan Nazi'at. An-Nazi'at merupakan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa-nyawa manusia. Sama ada dengan mudah dan senang sebagaimana nyawa orang beriman, atau dengan susah dan sukar sebagaimana nyawa orang-orang kafir. Kaitan surah An-Nazi'at dengan surah An-Naba. Kedua-dua surah ini menceritakan tentang kiamat dan hal ehwal kiamat. Dan menceritakan tentang kesudahan orang-orang bertakwa dan juga tempat kembali orang-orang yang kufur, yang syirik dan ingkar. Dan surah ini dari sudut permulaan dan pengakhiran. Pada permulaan kedua-dua surah ini menceritakan tentang hari kebangkitan dan kiamat. Menegaskan tentang kewujudan hari kebangkitan dan keadaan hisab dan balasannya. Itu pada surah yang pertama, yakni surah An-Naba. Dan yang kedua, menjelaskan tentang sumpah tentang berlakunya kiamat. Sebagaimana pengakhiran surah An-Naba. Surah yang pertama, yakni surah An-Naba, diakhiri dengan peringatan dengan azab yang dekat dan hampir, yakni hari kiamat. Manakala surah yang kedua ini diakhiri dengan membicarakan tentang permulaan, tentang pengisbatan hari kebangkitan dan juga hari penghimpunan manusia, dan penegasan tentang berlakunya kiamat secara pasti sebagai dalil yang jelas dan nyata tentang kedatangannya dan juga huru-haranya. Baik, kandungan surah ini, oleh kerana surah ini ialah surah Makkiyah, maka ia menjelaskan, menekankan persoalan akidah. Sama ada berupa ketauhidan, berkait dengan kenabian dan berkait dengan hari kebangkitan. Di mana Allah memulakan surah ini dengan menceritakan kelompok-kelompok malaikat. Malaikat yang pertama disebut Wan Nazi'at. Iaitu malaikat yang mencabut nyawa manusia, itu nyawa-nyawa orang-orang yang kafir. Kerana malaikat-malaikat ada yang mencabut nyawa dengan cara keras, maka disebut Wan Nazi'at. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan begitu lembut, itu Wan Nashitat. Itu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang beriman dengan penuh kemudahan. Dan menceritakan tentang malaikat yang sentiasa bergerak antara langit dan bumi. Dan malaikat yang berlomba-lomba untuk melakukan ataupun menerima ruh-ruh orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Dan surah ini juga menceritakan tentang bagaimana keadaan berlaku kiamat, iaitu tiupan sangkakala pertama, kemudian kedua. Sangkakala pertama disebut sebagai Ar-Rajifah dan sangkakala kedua disebut sebagai Ar-Radifah. Kedua-dua ini ialah sebagai satu keadaan di mana proses kebangkitan. Bermula dengan Rajifah, yakni dimatikan semua manusia. Diikuti dengan Radifah, dikembalikan semua manusia. Dibangkitkan semua. Dan surah ini menceritakan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Sifat-sifat dan watak orang-orang kafir. Bagaimana persendaan mereka. Bagaimana mereka mempermain-mainkannya. Allah menceritakan bagaimana keadaan mereka hari kiamat dengan firman-Nya, qulubun yawma idzin wajifah. Hari itu hati mereka berdebar kuat. Dek kesalahan yang telah mereka lakukan di dunia dahulu. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan dalam surah ini kisah Nabi Musa AS. Bersama dengan Fir'aun yang melampau, yang taghut, yang mengaku menjadi Tuhan. Maka Allah membinasakannya dan tenteranya dengan ditenggelamkan dalam lautan sebagai peringatan dan pengajaran. Bukan sebagai dalil kekuasaan Allah SWT. Supaya musyrikin Mekah tahu kuasa mereka, tentera mereka hanya sekelumit daripada kekuasaan Fir'aun. Daripada kebesaran tamadun Fir'aun. Ini Fir'aun ditenggelamkan langsung oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak bersisa dan berbaki melainkan mayat Fir'aun untuk jadi peringatan pada manusia. Allah beri peringatan ini kepada manusia yang bernama musyrikin Mekah.
dan kepada mana-mana orang kafir. Kerana tidak ada tamadun yang hebat yang masih tinggal bukti ketamadunannya selain daripada tamadun Fir'aun. Atau disebut sebagai farainah yang kekal sampai hari ini boleh dikaji oleh manusia. Kerana kita lihat dalam Al-Quran antara kelompok kafir yang mengaku Tuhan yang diketuai oleh Fir'aun, yang mendakwa dan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan paling agung sekali. Bukan sekadar menafikan apa yang dibawa oleh Nabi Musa berkait dengan ketuhanan, kerasulan, kebangkitan, hari kiamat. Bukan mengaku dia Tuhan. Dan lihat bagaimana kesudahan Fir'aun dan tamadun dia. Sehingga hari ini Allah kekalkan tamadun itu untuk manusia melihat di sebalik kekuasaan yang besar yang bertahan seni binanya sampai hari ini. Tak ada tidak seni bina yang boleh bertahan ratusan ribu tahun. Puluhan ribu tahun. Sebagaimana yang dibina oleh Fir'aun. Namun Allah hancurkan mereka semua. Sehingga yang tinggal cuma bukti-bukti kewujudan mereka. Mereka mendakwa gagah, mendakwa Tuhan, mendakwa kekal, semuanya hancur. Tinggallah bukti tamadun bahawa mereka pernah wujud dahulu. Dan akhirnya telah dibinasakan sehingga mereka tidak ada lagi Fir'aun sampai hari ini. Tak ada lagi Fir'aun ini. Tak ada lagi susu galuh mereka. Yang tinggal cuma watak Fir'aun yang kekal. Dan kesemuanya punya kesudahan yang sama. Akan dibinasakan oleh Allah. Dan surah ini juga menceritakan tentang amaran Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Yang tidak mau percaya bahawa mereka akan dibangkitkan semula. Bahkan Allah mengingatkan mereka bahawa kamu manusia ialah selemah-lemah makhluk atas dunia ini. Berbanding ciptaan Allah yang lain seperti langit dan bumi. Yang hebat yang Allah ciptakan. Kamu manusia akhirnya sampai masa mati habis. Ya Allah kekalkan bumi dan langit jutaan tahun. Sebagai bukti kebesaran Allah. Dan kekuatan binaan ini berbanding kamu yang lemah. Tapi sombongnya luar biasa. Kemudian Allah Ta'ala menutup surah ini dengan menerangkan tentang hal ehwal kiamat. Dan bagaimana manusia terbahagi pada dua golongan. Golongan su'ada dan golongan asyqiya. Golongan yang bahagia, golongan yang celaka. Dan Allah menceritakan bagaimana orang kafir mempersendakan Nabi Muhammad SAW dengan berkata, bila kiamat? Maka Allah menjawab, kiamat itu bila tempoh waktu tarik urusan Allah. Bukan urusan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah hanya nak beritahu kiamat itu ada. Bila tarikh, bila waktu, ini ialah urusan Allah. Tiada yang mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala. Tapi bila datang kiamat ini, kamu akan tahu betapa besarnya huru-haranya. Betapa dahsyatnya penyesalannya. Dan betapa hebatnya azab yang menimpa orang-orang yang mengingkarinya. Firman Allah Ta'ala, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya. Perkataan nazi'at, kata ulama, Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa-nyawa orang kafir dengan cabutan yang amat kuat dan amat menyakitkan. Ini panggil wan nazi'at. Nazi'at dalam bahasa Melayu itu disentak, direnjat. Senjah kalau dalam bahasa kampung saya, senjah. Artinya dikuatkan. Nyawa itu direntap dengan begitu kuat. Dalam keadaan yang amat menyakitkan. Itu gambaran kematian orang kafir. Kemudian bila Allah menyebut wan nasyitati nashta, maksud nasyitat ialah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang beriman birifqin wa suhulah, dengan lembut dan mudah. Bila orang beriman, dicabut nyawanya bagaikan dituangkan air dalam cawan. Dijatuh perlahan-lahan masuk sehingga memenuhinya. Itu gambarannya. Manakala orang kafir disenjah, direntak, ditarik sekuat-kuatnya. Seumpama duri sa'dan, pokok yang berduri masuk, tarik kuat-kuat. Bagaimana kesakitan dia. Di pokok berduri itu masuk dalam badan kita, kemudian disentak sehingga mengeluarkan semua daging-dagingnya. Ini nazi'at. Dan malaikat yang mencabut nyawa beriman bernama nasyitat. Ia semuanya malakul maut. Tapi sifat malaikat. Sifat malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, nazi'at, dengan menyentak. Dan sifat malakul maut yang mencabut nyawa beriman dengan nasyitat. Nasyitat dengan begitu lembut, dengan begitu cergas. Excited malaikat tu nak cabut nyawa. Dek kenapa ini roh orang baik.
roh orang yang bertakwa kepada Allah. Wassabihati sabha, yakni malaikat yang bergerak di langit, yang menurunkan urusan Allah di muka bumi ini. Ada malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala serahkan urusan-urusannya untuk disempurnakan di dunia ini. Sama ada berupa rezeki, hujannya, tumbuh-tumbuhannya, ataupun segala urusan takdir Allah. Ataupun penjagaan Allah Ta'ala, semuanya. Allah Ta'ala perintahkan malaikat ini yang sentiasa bergerak. Yang disebut oleh Allah Ta'ala wassabihat. Sabihat artinya sentiasa bergerak. Dia tak berhenti. Dia sentiasa bergerak untuk menurunkan perintah Allah Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fassabiqati sabqa. Dan malaikat yang berlomba-lomba dengan perlombaan yang pasti. Itu malaikat yang berlomba-lomba merebut nyawa roh orang beriman untuk dihantarkan ke tempatnya. Di mana diriwayatkan dalam hadis, bila mana dicabut nyawa orang beriman oleh malakul maut, maka belum sempat malakul maut memegang nyawa, maka datanglah malaikat yang bernama sabiqati sabqa. Malaikat ini duduk dalam satu jarak dengan si mati. Malakul maut akan berada di kepala si mati. Lalu berkata, keluarlah wahai roh yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah pada Tuhan dengan penuh gembira dan diredai oleh Allah. Maka dia mula keluar daripada kakinya, naik sampai ke lututnya, sampai ke dadanya, sehinggalah keluar melalui mulutnya. Lalu matanya melihat bagaimana roh itu keluar. Lepas itu mulut orang beriman kata, buka. Dan roh akan keluar ke mulut. Lalu mata memandangnya, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, innar ruh idza kharajat tabi'ahu al-basar. Innar ruh idza kharaja idza qubida tabi'ahu al-basar. Roh bila dicabut, dia akan dilihat oleh mata. Sebab itu mata kita akan melihat ke atas. Melihat bagaimana roh berjalan keluar. Dan ketika mana roh ini keluar, dikeluarkan oleh malakul maut. Lalu sekumpulan malaikat bernama sabiqati sabqa, atau disebut juga malaikat rahmat, merebutnya daripada malakul maut. Artinya kamu dah tak ada urusan dengan roh ini. Kami urusan kami. Untuk kami angkat dia ke tempat yang mulia, iaitu ke tempat yang disebut sebagai illiyin, tempat tertinggi. Maka dibawakan kafan daripada syurga dan haruman kafur daripada syurga. Lalu dikafankan roh ini, dipakaikan dengan kafan syurga dan dibawa menaiki langit daripada satu pintu ke satu pintu sehingga bertemu dengan Allah. Ini malaikat dipanggil sabiqat. Berlomba malaikat ni. Sungguh dia tak bagi peluang malakul maut untuk pegang roh ni. Malakul maut cuma kerjanya cabut nyawa, tapi bukan memegang nyawa. Tetapi nyawa orang beriman ini atau roh orang beriman akan dikelilingi oleh sabiqat, lalu mengangkatnya ke langit. Lalu setiap kali pintu langit dibuka, maka disebut sebaik-baik namanya dan terhambur bau wanginya. Lalu dia dipuji, ini roh siapa? Wangi. Maka disebut sebaik-baik namanya di dunia. Lalu didoakan oleh para malaikat dan diangkat satu persatu. Sehingga sampai bertemu dengan Allah. Dan Allah mengarahkan dia dipulang ke kubur. Dan Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami jadikan dia. Kepada tanah kami kembalikannya. Dan daripada tanah kami akan bangkitnya semula. Maka dikembalikan roh ini ke dalam kubur. Dan memasuki jasadnya untuk persoalan mungkar nakir. Ini roh orang beriman. Siapa nama malaikat yang membawa roh ini? Sabiqat. Berlomba-lomba. Untuk menyampaikan roh ini ke tempat yang mulia. Dan ini satu kebanggaan malaikat. Kemudian Allah menyebut, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Dan malaikat-malaikat yang menurunkan takbir Allah Ta'ala. Allah mentakbirkan sesuatu urusan, fulan bin fulan begitu begini, maka malaikat ini menyempurnakan. Fulan bin fulan akan terpelihara dalam bab itu dan ini, maka malaikat ini akan menyempurnakan. Ini malaikat mudabbirah, mentakbir pada perintah Allah Ta'ala. Semuanya ini kata ulama, fahadhihi kulluha sifatul malaikah. Ini semua sifat malaikat. Bukan nama malaikat, sifat malaikat. Dan sebab kata wan nazi'at, malaikat pencabut nyawa dengan keras. Ia adalah malakul maut. Nazi'at ialah sifat dia. Dan demikian juga sabiqat, ia adalah malaikat rahmat. Sabiqat sifatnya berlomba-lomba. Sebagaimana perkataan nasyitat. Nasyitat ini malaikat yang juga malakul maut, tapi mencabut nyawa orang beriman dengan lembut dan halus. Dengan begitu baik. Dengan begitu sempurna. Sehingga
Apa pun yang dilalui oleh orang beriman waktu itu adalah kafarah pada dosanya. Dipermudahkan dan dijadikan kematian itu sebagai penebus dosa. Orang kafir, kematian itu permulaan azab mereka. Sabda Nabi SAW, al-mautu kafaratul mu'min. Kematian penghapus dosa orang beriman. Kata kita orang beriman, dosa kita terhapus dengan sebab kita buat baik. Satu. Dengan sebab kita diuji dengan pelbagai ujian. Sakit, demam, kena duri, masalah anak kita. Ini semua pahala untuk kita. Dan kafarah terakhir kita di dunia ialah kematian. Matinya orang beriman itu kafarah. Maka apa yang mereka lalui dalam proses kematian, kesedihan berpisah dengan orang tersayang dan sebagainya, itu kafarah. Untuk Allah mengampuni dosanya, mengangkat darjatnya. Itu kafarah mereka di dunia. Adapun kafarah mereka dalam kubur, mana-mana orang beriman yang buat dosa, sebahagian mereka dihukum sebagai kafarah pada dosa mereka dan tidak dihukum selepas mereka dibangkitkan balik. Kan mereka dah dikafarah dalam kubur. Ini orang beriman kita cerita ni. Dan sebahagiannya dalam kubur sudah disyafaatkan dengan doa anak-anak yang soleh. Dengan doa orang-orang soleh. Dengan doa rakan-rakan yang baik. Bukan dengan doa umum orang-orang beriman yang menjadi rukun kepada khutbah Jumaat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkan dosa sekalian orang beriman, lelaki dan perempuan. Al-ahya minhum wal amwat. Hidup atau mati. Maka doa khatib yang diaminkan oleh makmum menjadi penyebab keampunan dosa ahli kubur. Bahkan juga doa-doa orang yang melalui kubur lalu membaca doa. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Atakum ma tu'adun. Wadam mu'ajjalun. Yaghfirullahu lana walakum. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Salam sejahtera negeri orang beriman. Telah datang kepada kamu apa yang telah dijanjikan. Dan esok akan diberikan ganjaran dan balasan. Moga Allah mengampuni kamu dan mengampuni kami. Kamu mendahului kami dan kami akan mengikuti kamu. Doa ahli kubur ni, doa orang-orang beriman waktu melalui kubur menjadi kafarah kepada ahli kubur. Sebab Rasulullah hajar kita. Untuk kita jangan skip kubur ni. Kalau ada laluan jalan kubur, laluan lain, lalu ikut kubur. Supaya kita memberi hak kepada saudara kita dengan salam. Salam orang beriman, kafarah. Kan dalam salam itu ada doa. Bahkan perkataan Assalamualaikum itu sendiri adalah doa. Kerana imam bermaksud Assalam yang selamat. Kesejahteraan. Maka ini menjadi kafarah kepada dosa-dosa ahli kubur di kalangan orang beriman. Ini orang beriman dia ada kafarah waktu hidup. Dia ada kafarah waktu mati dia. Dia ada kafarah waktu mati. Ini perjalanan orang beriman. Yang malaikat-malaikat akan mencabut nyawa mereka selembut-lembutnya kerana mereka ada iman. Menjadi syahadah bukti di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman selepas menyebut tentang sifat-sifat malaikat yang menjalankan perintah Allah. Setengah ulama menyatakan inna tadbira amri dunya ila arba'atin minal malaikah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyerahkan urusan takbir dunia ini kepada 4 malaikat. Ini Allah menugaskan. Dalam mentadbir dunia ini 4 malaikat. Yang pertama Jibril. Yang kedua Mikail. Yang ketiga Israel. Yang keempat Israfil. Adapun Jibril, famuwakkalun birriyahi wal junud. Jibril tugasnya selain daripada menyampaikan wahyu, ialah dia menjaga angin. Sama ada angin tadi yang membawa kesuburan tumbuh-tumbuhan, atau membawa hujan, atau membawa kebinasaan. Kerana Jibril akan mengeluarkan ataupun menguruskan angin-angin kebinasaan. Sebagaimana yang berlaku kepada kaum Ad, kaum Samud. Kemudian wal junud. Jibril yang menguruskan tentera-tentera Allah di muka bumi. Artinya bila berlaku perang, maka Jibril akan ada. Sebagaimana dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, maka Jibril akan turun. Dan Jibril akan mengarahkan malaikat-malaikat dalam melaksanakan kemenangan yang Allah janjikan. Para ulama ketika mana membahaskan apakah malaikat ini berperang pada setiap kali orang beriman berperang. Ada 2 pandangan. Pandangan pertama menyatakan malaikat hanya berperang pada zaman Nabi SAW. Adapun pada zaman selain Rasulullah, mereka datang hadir sebagai pemberi semangat. Datang mereka memberi semangat dan menggerungkan musuh, tapi tidak berperang.
Ini pandangan ulama. Ada yang mengatakan malaikat hanya berperang zaman Nabi SAW. Kerana dijumpai, didapati korban perang Badar itu ada tandanya tersendiri yang menunjukkan dia mati dibunuh oleh malaikat. Tetapi dalam peperangan selain daripada Nabi SAW, malaikat ini hadir, memberi semangat. Sebagai kita panggil semangat maknawiyah, iaitu memberikan semangat spiritual. Dia jadi semangat, dia jadi rasa macam berani, dia rasa jadi kuat, dia rasa seperti kita katakan tidak keluh kesah. Sehingga mereka kalau kita lihat dalam siri peperangan, bagaimana tentang berani pergi dekat dengan musuh, dekat kata kebal musuh, letak bom tu. Itu keberanian tak pernah dicatat oleh mana-mana tentera. Melainkan dibuat oleh tentera-tentera Islam. Allah beri dia berani. Nyorok bawah kata kebal musuh, letak bawah. Tak takut. Betul-betul keluar depan musuh tanpa rasa takut. Dan dihilangkan rasa takut mati. Tak ada rasa takut mati. Dibuang. Maka ini maknawiyat ataupun pertolongan malaikat. Dan setengah ulama menyatakan bahawa malaikat berperang pada setiap zaman. Bukan tertentu pada zaman Nabi SAW. Bukan sepanjang zaman. Malaikat ini datang sebagai bantuan Allah Ta'ala. Ini tentera Allah. Yang Allah akan menangkan orang-orang beriman. Baik, tentera Allah ini bukan sekadar dalam perang, dalam semua hal. Yang mengangkat agama Allah. Ini tugas siapa? Tugas Jibril. Yang kedua ialah malaikat yang bernama Mikail. Maka Allah Ta'ala memerintahkan, menugaskannya fawakkalum bil qatari wan nabat, untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang jaga hujan ialah malaikat Mikail. Atau dengan bahasa mudah, malaikat Mikail menguruskan rezeki manusia. Kerana hujan dan tumbuhan itu adalah manifestasi daripada makna rezeki. Ini malaikat Mikail. Yang ketiga ialah malaikat Israel, mencabut semua nyawa. Termasuk nyawa nyamuk. Termasuk nyawa lipas. Asalkan dia ada nyawa. Asalkan dia hidup. Sebagaimana ditanya pada Imam Malik. Apakah ini nyamuk sekian-sekian akan dicabut nyawa oleh malaikat maut? Ya. Kerana Allah menyebut kullu nafs. Setiap yang bernyawa. Kalau kamu nampak dia hidup, berarti dia bernyawa. Bila dia bernyawa, berarti malaikat cabut nyawa. Malaikat mencabut nyawa. Ini kerja malaikat Israel alaihissalam. Yang keempat ialah malaikat Israfil. Israfil selain daripada dia meniup sangkakala, dialah yang menguruskan setiap tadbir yang turun kepada manusia. Yang zilu bil amri alaihim. Allah yang malaikat Israfil menurunkan perintah Allah kepada manusia. Yang ini perintah Allah yang dimaksudkan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan. Maka ini kerja malaikat Israfil alaihissalam. Ini sebahagian pandangan ulama. Sebahagian pandangan ulama yang menyatakan dunia ini ditakbir oleh 4 malaikat yang Allah perintahkan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, saya sudah menyebut tentang malaikat-malaikat. Yauma tarjufur rajifah. Pada hari yang kamu tidak percaya, hari kiamat. Yang kamu ingkari, di mana akan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Perkataan rajifah yakni goncangan yang kuat. Ay tattaribul ardu wal jibalu wa tataharrak, iaitu bergerak gunung ganang dan juga bumi sehingga hancur keduanya, sebagaimana kita sebut dalam sebelum ini, dikumpulkan bumi dan gunung ganang fadukkata dakkatan wahidah, lalu ianya dihancurkan dengan sekaligus. Bumi berkumpul dengan gunung ganang, hancur sekaligus. Dia ditumbuk lenyek sekaligus. Itu gambaran bagaimana Allah Ta'ala sebut yauma tarjufur rajifah, hari di mana berlaku gegarang yang cukup kuat. Dan setengah ulama menyatakan perkataan rajifah di sini ialah tiupang sangkakala yang pertama yang menghancurkan manusia. Ia makna yang sama. Itu bila kita sebut berlakunya kehancuran dunia, berarti kematian. Dan kehancuran itu berasal daripada tiupang sangkakala. Bila ditiup sangkakala, berterbangan gunung ganang seperti kapas yang ringan. Demikian juga bumi hancur. Demikian juga langit berkeping-keping. Demikian juga bulan bintang yang berlanggaran dan berguguran. Wa idzal kawakibun tatharat, dan bila planet-planet bintang bulan itu berguguran, maka kesemuanya hancur dalam serentak disebabkan tiupan daripada sangkakala pertama yang Allah sebut yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah, dan diikuti tiupan yang kedua yang menghidupkan kembali manusia. Tiupan sangkakala yang kedua yang kamu tak percaya. Allah Ta'ala menyebut tentang 5 sifat malaikat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai satu amaran
Sebelum kamu yang menafikan kiamat, biar kami ceritakan kepada kamu tentang kematian. Kamu tetap akan mati. Kerana asas makna kiamat itu akan didahului oleh kematian. Kerana kiamat berarti dibangkitkan semula selepas kematian. Kamu menolak hari kiamat seperti kamu juga menolak kematian. Kerana itu kami akan ceritakan bagaimana kematian kamu. Kematian kamu amat dahsyat. Malaikat kami akan mencabut nyawa sekerasnya. Dan kematian orang beriman dengan penuh kelembutan. Dan demi demi zatku, yang kamu mengingkari hari kebangkitan, bahawa gempa itu, tiupang sangkakala itu pasti akan berlaku. Dan diikuti dengan tiupang yang kedua. Dan kata Allah selepas itu, qulubun yawma izin wajifah. Hari itu, hati-hati orang-orang kafir yang mengingkari kebangkitan semula. Wajifah, ketakutan. Di sini diterjemah berdebar kuat. Wajifah ni takut sangat. Contoh umpama kalau seorang buat salah dan orang tahu, maka dia pun takut. Dia akan sampai menggeletar tangan dia, menggigil badannya. Waktu kita takut sangat bila kita memang buat salah. Apatah lagi salah di hadapan Tuhan Rabbul Izzah. Maka Allah menggambarkan hati mereka bergementar. Maka disebut dalam ayat yang lain. Dalam keadaan mata-mata mereka terbeliak. Tashkhasu fihil absar. Terbeliak mata mereka. Dek kerana takut. Bukan secara hati berdebar. Hati jadi gerun, takut. Bukan mata mereka terbeliak. Kerana mereka tahu ia hari kebinasaan mereka, kenapa yang mereka lakukan. Absaruha khasyi'ah. Mata mereka dalam keadaan hina pada hari itu. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Pada hari wahai Muhammad, kamu akan melihat orang-orang yang kafir menundukkan pandangan mereka dengan penuh penghinaan. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami dah tengok, kami dah yakin. Pulang kami ke dunia. Kami pasti akan melakukan amal soleh. Allah menggambarkan keadaan hati berdebar, matanya tunduk kehinaan. Yaqulun, dahulu mereka lah yang berkata. Yaqulun, dahulu mereka berkata. A'inna, apakah kami lamardudun, akan dikembalikan, dibangkitkan fil hafirah. Dibangkitkan semula pada hari kiamat kelak. Kata para ulama dalam penafsiran hafirah, iaitu selepas mati, apakah kami dikembalikan selepas kami mati kepada kehidupan semula, yakni kebangkitan manusia. Hafirah artinya kehidupan yang pertama dahulu. Apakah kami akan kembali pada kehidupan kami dulu? Hidup balik ke kami ni? Dengan kata-kata persendaan. Kemudian kata mereka, Aidha kunna idhaman nakhirah. Apakah sesudah tulang belulang kami hancur lebur? Pertama mereka kata, boleh ke kami dibangkit semula? Pada hidup kami yang pertama dulu. Bila mana kami mati. Dan apakah sesudah tulang belulang kami hancur? Mereka sebut dua syubhat. Dua syubhat, yakni dua keraguan. Keraguan pertama, kami hidup balik ke? Itu keraguan pertama. Keraguan kedua, mereka kata, kami dah hancur lebur tulang ni. Aidha kunna idhaman nakhirah. Lepas dah tulang hancur lebur, apakah bangkit balik? Dua kali kedua. Kemudian mereka mengejek dengan berkata, kalaulah betul lah. Mereka cakap ni bukan maksudnya mereka percaya. Kalau betul berlaku. Tilka idan karatun khasirah. Rugilah kami sebab kami tak percaya. Ini persendaan. Kalau betul macam Muhammad cakap, bangkit balik, tulang belulang dihimpunkan balik, kami dijadikan manusia semula, Allah rugilah kami sebab kami kan tak percaya. Mereka mempersendakan. Kemudian Allah mengajar, Rasulullah menjawab dengan firman-Nya, fa innama, bahawasanya kiamat yang kamu tak percaya tu, kiamat yang kamu sebut dalin tulang belulang dah hancur, macam mana kami dikembalikan, sebenarnya kejadian kiamat itu amat mudah. Kiamat itu zajratun wahidah, hanya satu tiupan. Kun fayakun. Zajrah maksud satu tiupan sangkakala dibangkitkan semula kamu. Contoh bila Allah berkehendak, Allah nak tiup kekuasaan Allah. Bila Allah Ta'ala nak, sekejap kamu jadi balik. Hanya dengan satu tiupan sangkakala. Fa'idhahum bisahirah. Tiba-tiba kamu berada pada tanah rata tempat kamu dihimpunkan. Gambaran begitu sekejap. Kerana Allah Ta'ala berkuasa atas tiap sesuatu.
Bila seorang tu berkuasa, atas kita sebut secara analogi mudah. Contoh kalau kita rasa kita ada kuasa, orang tu ada kuasa sekejap dia buat apa, dia arah apa jadi. Dia nak jadi macam tu, maka jadi macam tu. Ini kan pula kuasa Allah SWT. Itu kita dapati bila Allah Ta'ala bersumpah dengan 5 malaikat dengan sifat-sifat yang pelbagai mereka, tujuannya untuk menggambarkan tentang benarnya kiamat. Kerana apa? Apa kaitan malaikat ini dengan urusan-urusan yang Allah tugaskan pada mereka dengan kiamat yang sebenar, iaitu kekuasaan Allah. Dan Allah Ta'ala nak menjelaskan kepada manusia ini malaikat makhluk Allah yang paling agung, paling besar. Kamu cuma kerdil di hadapan malaikat-malaikat yang besar ini. Dan untuk Allah Ta'ala menegaskan bahawa setiap urusan kamu telah kami takbirkan oleh malaikat-malaikat kami. Demikian juga urusan kamu dibangkitkan semula. Bagaimana kamu diuruskan waktu hidup kamu, makan minum kamu, rezeki kamu, hidup mati kamu. Demikian hari kebangkitan. Ini di bawah pengurusan kami. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, terlihat dalam ayat ini, Allah menggambarkan kedahsyatan kiamat. Dengan keadaan bergegar, bergoyang, bumi dan gunung ganang. Tentu gunung ni payah nak goyang-goyang. Buat macam mana pun, gunung bukanlah makhluk yang mudah bergoyang. Tetapi kiamat, bergoyang bumi dan bergoyang gunung ganang ini, diikuti dengan pecahnya langit, diikuti bertaburan bintang-bintang. Maka kesemuanya menjadi satu seketul macam tu. Hancur sebagaimana dahulu, bumi ini cuma seketul. Lalu berlaku yang disebut sebagai Big Bang. Letusan fafataqnaha, lalu kami hancurkannya, lalu bentuk langit, bumi dan sebagainya. Kemudian dia akan diketulkan kembali. Ketul balik. Ambil balik, letak balik. Umpama kita keluarkan satu barang daripada sarangnya, dimasukkan balik dalam sarang. Kembali mengecil, kembali hancur. Tidak ada yang sisa dan terbaki. Sebagaimana firman-Nya, kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa. Dengan satu goncangan yang kuat. Kemudian Allah menceritakan bagaimana orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Mereka akan dibangkitkan dan penuh ketakutan. Hina, tidak orang beriman. Orang beriman pada hari itu dibangkitkan dengan penuh rasa tenang dan lapang. Menunggu janji. Kerana mereka memang menunggu kiamat untuk mendapat kesempurnaan balasan. Adapun dalam kubur cuma mukadimahnya. Lalu mereka menunggu-nunggu hari mereka dibangkitkan untuk mendapat balasan yang lebih baik di sisi Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala mengisbatkan, menceritakan watak orang kafir sepanjang zaman. Namanya kafir, ini watak mereka. Tak percaya kiamat. Tuan-tuan tanyalah orang kafir, dia percaya tak? Tak percaya kiamat. Itulah dia kafir. Kalau dia kata dia percaya, dia bukan kafir. Saya percaya kiamat berlaku. Berarti awak tak kafir. Awak beriman. Tetapi watak orang kafir sepanjang zaman dia tak akan percaya. Pada hari kebangkitan semula. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa proses kiamat ini berlaku dengan begitu sekejap. Sebagaimana kita rasa sekejapnya hidup. Kita tengok hidup kita sekejap. 60-70 sekejap. Sebagaimana sekejapnya berlaku sangkakala pertama, sekejap. Habis hancur. Bumi yang hebat ini hancur sekaligus. Dan sebagaimana sekejapnya dibangkitkan semula manusia. Contoh kalau kita lihat, dunia yang kita lalui ini cuma, ia semuanya tentang masa yang begitu sebentar dan sekejap. Akhirnya kita sendiri menutur dengan kata-kata dengan lisan hal. Yang kata-kata kita bawa sekejap je. Tak, apa yang kita rasa lama, akhirnya kita akan rasa sekejap. Sekejap je, anak dah besar. Sekejap je, saya dah tua, saya dah bercucu. Sekejap je, saya dah sekian-sekian. Sekejap dia dah pergi dah, mati dah. Demikian kiamat sekejap. Dia tak akan rasa lama dan panjang melainkan orang yang mengingkarinya. Tapi bila datang hari tersebut, maka mereka menjadi orang yang paling takut sekali. Kerana mereka mengingkari benda yang besar. Allah campurkan rasa takut yang tak dapat dibayang oleh manusia. Tapi orang beriman Allah dah sebut, jiwa mereka radiyatan mardiyah. Jiwa mereka jiwa yang tenang. An-nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tenangnya bermula pada hari kematiannya lagi. Sebab dia melihat benarnya janji Allah. Sehingga tenangnya waktu dibangkitkan. Sebagaimana tenangnya hari perhimpunan. Lalu mereka berada dalam kemuliaan, amal-amal kebaikan, ketaatan dan keimanan mereka. Sehinggalah mereka diadili, sehinggalah mereka dimasukkan ke dalam syurga. Semuanya proses itu dialami oleh orang beriman dengan begitu tenang. Dengan wasangka baik kepada Allah Ta'ala
atas amalan yang mereka lakukan dan keimanan yang ada pada mereka. Kerana hari itu Allah mengangkat darjat orang beriman mengatasi darjat orang kafir. Bahkan Allah menjadikan, kita dah sebut sebelum ini, orang beriman akan menjadi bangga. Kita kat sini tak boleh bangga-bangga. Tetapi di sana orang beriman akan bangga. Kerana keimanan yang ada pada mereka. Dan layak orang beriman berbangga. Kerana yang akan hamba dan hina waktu itu orang kafir. Di situ bukan nama tawaduk, itu betul-betul hina. Kat sini kalau kita merendah diri, itu hamba, rendah diri. Di sini memang tempat kita merendah diri. Tapi di akhirat Allah angkat darjat orang beriman sehingga mereka bangga. Bangga mereka bukan kerana sombong dan riak, melainkan kerana anugerah Allah Ta'ala pada mereka. Itu keimanan mereka pada Allah. Dan kepercayaan, keyakinan mereka dengan apa yang diperintahkan. Ketaatan dengan apa yang telah mereka lakukan. Lalu mereka menjadi umat yang paling bangga sekali. Dengan kurnian Allah. Kita kat dunia ni bangga lain. Sebab kita akan tengok makhluk. Kat sana kita akan tengok Khalik, pencipta. Maka bangga kita kerana kurnian Allah. Kerana Allah yang beri ni kepada kita. Sebagaimana bangganya kita kalau seorang raja beri kita hadiah. Bangga kita kerana raja tu beri kepada kita. Tanpa kita minat apa yang dia beri, raja tu beri. Dan di sana kita bangganya kita kerana Allah beri kita iman ini. Dan Allah berikan kepada kita petunjuk dan hidayah dan amal soleh. Di sana orang beriman akan dimuliakan dengan kebanggaan ini. Bukan lagi jadi riak. Tapi sebagai satu nikmat yang tidak. Kerana mereka tengok bagaimana kekufuran dan kesudahannya dahsyat. Maka mereka cukup berbangga dengan keimanan yang Allah anugerahkan pada mereka. Benda yang tidak boleh digalang ganti dengan dunia. Ketika mana orang kafir cuba galang gantikan azab mereka dengan anak pinak mereka, harta benda mereka. Mereka nak tebus semuanya. Maka kata Allah, kalla, tak akan berlaku sekali-kali. Kerana hari ini, yauma la yanfa'u, hari yang tiada memberi manfaat akan kekafiran mereka, iman mereka. Orang kafir kalau cuba beriman hari ini, tak ada manfaat. Kan ini bukan harinya. Kan ini bukan hari untuk beriman. Tapi hari untuk diadili. Tentang apa yang telah dilakukan di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.